lah. Bayang dok pelatan dunia ni Tuhan sifat pendengaran boleh dengar siapa ke 10,000 ganda tau. Dah tidur lah jawapan ni. Dah habis dengar kekuatan pendengaran 10,000. Dah laki orang pun dengar berapa kali. Dah 10,000 mana 10,000. Sebab dalam syurga, ahli syurga dapat mendengar semua benda yang ada di syurga walaupun tak ada bunyi sekalipun. Jadi bukan hanya nikmat dengan melihat, nikmat dengan pendengaran dalam syurga. Tapi yang tuan pelakon ada atas dunia, pendengaran kita, sifat samak kita hanya dapat mendengar bunyi-bunyian sahaja. Adapun sifat samak Allah mendengar akan maujudat benda yang ada. Janji ada, Allah dengar. Zat Allah ada ke tak? Ada, Allah dengar. Sifat kudrah ada ke tak? Ada, Allah dengar. Kalau Allah melihat zat Allah tak pelik. Allah mendengar zat Allah. Maujudat ada. Kan? Erti daripada hak kata musannif Syekh Sanusi ni, bermula sama dan basar pada hak Allah Ta'ala. Nanti di bawah tu sama basar pada hak yang baharu. Ni sama basar yang ada di kita contohnya. Ni sama basar pada hak Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Itu dua sifat. Nama bagi dua sifat. Sifat makni yang kelima, sifat makni yang keenam. Yang wujudi keduanya, yang ada keduanya. Itu panggil sifat makni tu. Yang berdiri keduanya dengan zat. Yang berdiri mana? Yang ada keduanya, kedua sifat sama dan sifat basar dengan zat Allah Ta'ala, ada di zat Allah Ta'ala. Hak sifat sama basar yang ada di zat Allah ni lah yang ditolak oleh puak Mu'tazilah. Adapun Allah mendengar, Allah melihat, ini Mu'tazilah tidak nafikan. Tetapi ni sifat yang ada di zat Allah ni, ni yang dinafikan oleh Mu'tazilah. Lepas tu Allah mendengar macam mana? Kalau tak ada sifat sama, Allah mendengar dengan zat Allah sendiri. Allah melihat macam mana? Mu'tazilah berpegang tak ada sifat basar, Allah melihat dengan zat Allah sendiri. Itu Mu'tazilah. Ni sifat yang berdiri di zat Allah ni, ada yang mereka tolak Ni yang Mu'tazilah tolak. Yang berdiri mana? Yang ada keduanya, kedua sama dan basar dengan zat Allah Ta'ala. Yang ta'alluq keduanya, kedua sama dan basar dengan sekalian yang maujud, sekarang yang ada. Ini ta'alluq sama basar, maujudat. Ta'alluq qudrah iradah, wahiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqani bijami'il mumkinat, dengan sekian perkara yang harus ada, harus tiada. Ada ni perkara yang harus ada, harus tiada. Itu ta'alluq qudrah iradah. Yang wajib, yang mustahil, qudrah iradah tidak bertakluk. Adapun sama basar ni bertakluk pada benda yang ada. Ada wajib, ada yang harus, sama basar mendengar melihat belaka. Ada yang wajib, zat dan sifat mani Allah, sama basar mendengar dan melihat. Ada yang harus, zat dan sifat mani makhluk, Allah mendengar dan Allah melihat. Yang tidak maujudatnya apa? Yang mustahil. Mustahil tidak maujudat. Ada Allah, tidak maujud. Isir Allah, tidak maujud. Syarik sekutu bagi Allah Tuhan yang kedua, tidak maujud. Allah mendengar melihat, dan anak isteri dan sekutu bagi Allah tidak mendengar, tidak melihat, sebab bukan maujudat, bukan ada. Jadi maujudat ni
Hak sama basar mendengar melihat, sama ada yang ada ni, ada yang wajib zat dan sifat Allah. Sama ada ni, ada yang harus zat dan sifat makhluk. Adapun qudrah iradah yang wajib tak ada kena mengena, tidak bertakluk. Yang mustahil tidak bertakluk, hanya bertakluk kepada mungkinat perkara yang harus ada, harus tiada. Jadi sifat makni ada 7. Kecuali sifat hayah, sifat tidak ada takluk, tinggal 6 sifat. Qudrah iradah bertakluk kepada mungkinat yang harus ada, harus tiada. Sama basar bertakluk pada maujudat yang ada. Sama ada tu yang wajib, ada yang qadim, ataupun ada yang harus, ada yang baharu. Janji ada. Adapun ilmu yang terakhirnya kalam. Ilmu yang terakhirnya kalam. Bertakluk kepada yang wajib, yang harus, yang mustahil. Ilmu dengan kalam. Wal ilmu al muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilat. Ilmu bertakluk pada yang wajib, yang harus, yang mustahil. Tuhan tahu belaka. Hak wajib Tuhan tahu zat dan sifat Tuhan. Hak harus Tuhan tahu zat dan sifat makhluk. Hak mustahil tak ada, Allah Taala tahu. Dah tak ada tahu. Macam tak ada tahu, kok tak ada? Takkan tak ada dah tahu? Tak ada, tak tahu, tak ada. Duit tak ada, tahu dah. Bining tak ada, mati dah, tahu ke dah? Tak tahu, balik ngigah. Manalah tak masuk lagi ni. Tuak angau panggil. Dah tahulah tak ada. Tapi kalau tak ada, boleh tak mendengar melihat? Tak boleh dengar dah lah. Nak mendengar di blebe tu tak ada dah. Nak tengok, tak boleh tengok dah, tak ada dah. Nampak tu, tu angau. Hak tak ada memang tahu. Hak tak ada tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat. Jadi hak bertakluk pada yang wajib, yang harus, yang mustahil. Satunya ilmu, yang terakhirnya kalam. Sifat kalam Allah menunjuk akan perkara yang wajib. Ayat cerita berkaitan dengan ketuhanan. Sifat kalam Allah menunjukkan perkara yang harus. Ayat menceritakan langit, bumi, makhluk apa semua ni. Sifat kalam Allah menunjukkan perkara yang mustahil. Menunjukkan perkara yang mustahil. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Itu mustahil tu. Jikalau ada langit dan bumi ni Tuhan selain Allah, kan mustahil tu. Kalam menunjukkan perkara yang mustahil. Jadi ilmu kalam sama. Bertakluk pada yang wajib, yang harus, yang mustahil. Qudrah iradah yang harus saja, mungkinat. Sama basar maujudat yang ada, sama ada yang wajib, ada yang qadim, ataupun ada yang harus, ada yang baharu. Janji ada. Mana? Balik tulis molek, tepek dinding. Lepas tu duduk ngapa? Zikir ke apa pula mungkinat maujudah, mungkinat maujudah. Orang kata ni semangat ni baru betul-betul belajar. Bukan apa doa saja. Kalau lebih sikit kau Allah panjangnya aja. Kalau cerita hak asas-asas, pada doa saja. Bermulut dah. Pada doa saja. Cerita tinggi-tinggi, tinggi sangat dah padang orang kapung. Loh. Hak mana dinak dah tahu? Hak mana dinak? Hak dinaknya tak belajar. Hak tu hak dinak. Pada doa saja. Yang ta'alluq keduanya, kedua sama dan basar dengan sekalian yang maujud, yang ada. Ta'alluq keduanya ni atas wajah meliputi. Atas wajah meliputi. Janji ada, Allah mendengar, Allah melihat kesemuanya secara meliputi. Kita mendengar tidak meliputi. Dekat-dekat boleh dengar, jauh tak dengar dah. Hak kita dengar bunyi-bunyian tu lah. Kita boleh melihat, melihat tidak meliputi. Belah depan boleh melihat, belah belakang tak boleh melihat. Dah melainkan kita kena berpaling. Berpaling pula kita boleh melihat. Kita melihat juga, tapi
hak depan pun ada hak. Kemudian hak belakang selagi tidak berpaling, tidak boleh melihat, tidak meliputi tak semua. Adapun samak basar, ta'alluq mendengar dan melihat, meliputi. Tidak ada yang menghalang daripada pendengaran Allah Ta'ala, dan tidak ada yang menghalang akan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meliputi. Ada ni. Kita mendengar melihat yang terhad akan sebagai ta'alluq yang lebih atas ta'alluq ilmu. Ini apa maksud pula ni? Yang akan sebagai, ni mahu mutlak, akan sebagai ta'alluq yang lebih. Lebih apa? Yang lain, yang suku atas ta'alluq ilmu. Apa maksud dia? Yang lain akan sebagai ta'alluq yang lebih. Yang lebih ni yang lain ataupun yang suku atas ta'alluq ilmu. Sebab ta'alluq sama basar, ta'alluq ilmu, tiga-tiga tu nama sama. Dia panggil ta'alluq inkisyaf, nyata. Inkisyaf, nyata, terbuka. Ta'alluq qudrah, taksir, memberi bekas, mengada meniada. Ta'alluq iradah, takhsis, menentu, menetapkan. Ta'alluq kalam, dilalah, menunjuk akan perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan kalam kita. Kalam kita pun menunjuk juga. Yang pertama, kalam kita menunjukkan bahawa kita ni bukan bisu. Sonyak je ke bisu budak ni. Dia pun keluar, dia pun bercakap. Menunjuk pertama, dia bukan bisu. Yang kedua, menunjukkan apa sebenarnya tujuan maksud dia. Itu dilalah. Jadi kalam, dilalah. Sama ilmu, sama basar, inkisyah, nyata, terbuka. Tapi inkisyah nyata bagi sama basar lain. Suku tak sama dengan ta'alluq ilmu. Nyata dengan sama, nyata dengan basar, nyata dengan ilmu, nyata belaka tapi tak sama. Itu lain tu. Akan sebagai ta'alluq yang lebih, mana yang lain, yang suku atas ta'alluq ilmu. Sebab ta'alluq yang sama inkisyaf. Macam kita lah, kita dengan pendengaran, nyatalah bagi kitanya. Dengan pendengaran boleh tengok pula, nyata dengan penglihatan. Dapat maklumat cerita begitu begini, nyata pula dengan pengetahuan. Gitulah. Sebab kadang-kadang kita ni tertipu dengan penglihatan. Kita ni jahil, tak tahu. Akhirnya kita tertipu dengan penglihatan. Sebab nyata kitanya dengan penglihatan. Kita tak tahu hakikat sebenar macam mana. Itu tertipu tu. Sebab apa? Sebab kita tengok pada zahir kok boleh harap. Sebab apa? Kita jahil. Kita tak ada ilmu bahawa dia tu penipu. Jadi kita ni nyata dengan penglihatan, mudah tertipu. Sebab apa? Sebab kita tak nyata dengan ilmu. Nak cerita kita ni nyata dengan pendengaran, nyata. Orang pekak tak nyata apa-apa ke dianya. Nyata dengan penglihatan, nyata. Macam mana orang buta? Tak nak nyata apa pun dah, sebab dia buta. Orang pekak tak nyata. Kita nyata dengan pendengaran, nyata dengan penglihatan, nyata dengan pengetahuan. Nyata belaka, tapi lain-lain, bukannya sama. Nyata dengan ilmu, nyata dengan pengetahuan. Orang jahil tak nyata. Tak nyata pun dia buat guna-guna pun. Orang jahil nyata ke tak? Tak nyata. Bacaan dia nyata tak betul salah? Tak nyata. Perbuatan dia nyata tak betul salah? Tak nyata. Lepas tu dia baca lah ikut rasa dia, dia buat lah ikut rasa dia, tapi dia tidak ada ilmu, tak nyata. Walhal bacaan betul, nyata. Perbuatan betul, nyata. Akidah betul, nyata.
Tapi nak nyata bacaan betul, perbuatan betul, akidah betul ni, ilmu kena ada, baru nyata. Kalau ilmu tak ada, tak nak beza betul salah. Kalau ilmu tak ada, tak nak beza betul salah. Tak ada ni. Kita dengar, oh sedap lagu dia buat baca Quran. Sebab kita tak berapa mahir. Mari orang yang berilmu, lagu sedap, ditiru, kori-kori, dibaca tu banyak salah. Nyata tak bagi dia banyak salah? Nyata. Kita tak nyata. Sebab kita dengar bacaan dia sedap, lagu dia sedap, suara dia pun sedap. Kita pun kata, oh comel. Comel apa? Orang yang berilmu, ada banyak salah dia baca. Nyata. Tapi oleh kerana ilmu kita tak ada, kita tak nyata. Walau benda tu nyata. Agama kita ni tak ada samar-samar. Agama kita ni nyata. Jalan syurga nyata, jalan neraka nyata. Ada ni. Tapi nak nyata mana-mana? Nyata dengan ilmu. Tapi kalau ilmu tak ada, nyata? Tak ada nyata, tertutup. Lepas tu, raba-raba lah. Raba-raba faham lah. Jalan tu jalan ke neraka, dia kata jalan ke syurga. Orang pilih jalan yang betul, jalan ke syurga, dia kata macam-macam pula. Sebab apa? Sebab jahil, tak ada ilmu, maka tak nyata. Kalau kita kata mudah-mudah lah, Fatihah nyata tak? Betul dengan salah? Nyata. Tapi kalau tak ada ilmu, baca salah sangat-sangat. Sebab apa? Ilmu tak ada. Kalau orang ada ilmu, Allah beratnya. Baca Yasin. Membaca Yasin bukan kata lacor, ingat mulut. Tapi baca je, tak bunyi Yasin. Dah bunyi ke apa? Tak tahu. Sungguh. Dia jumpa Ustaz, cuba kau dengar saya baca Yasin. Dia mari bawa mulut je. Dia ingat pada ni. Dia ingat dia baca. Kata nak cerita macam mana ni, tak bunyi Yasin ni. Tak bunyi Yasin. Tak bunyi Yasin dia baca. Nak boleh ke ingat mulut ni? Ingat mulut ke ingat dada kan? Ingat mulut. Melacur mulut. Ingat dada. Ingat di kepala ke mana? Ingat di otak tu. Ingat di otak ke ingat dada? Ingat di otak. Kalau otak ni terhantu, hilang ingatan. Kita ingat mulut, lacur mulut lah. Dia baca. Kata berat ni baca ni, kena awak ni cari guru ni, kata berat. Tu Yasin ingat mulut dah tu, lacur dah. Bukan lacur, ingat mulut. Saya tengok Quran pun tak boleh ni, kata ni. Saya nak tegur budak bandar, kata. Sebab salah belaka. Nak tegur macam mana. Tapi dia orang bagus, dia cari guru sungguh. Dia cari guru. Akhir dia kata, Ustaz, bukan Yasin, Fatihah pun kucalana, dia kata. Fatihah dia tu kucalana. Tapi lepas dia belajar, nyata tak salah? Nyata lah. Kalau dia tak belajar, dia baca Yasin, salah dia baca. Kalau baca salah tu, jalan syurga ke? Baca salah Quran dengan sengaja jahil tak mau belajar tu, jalan ke syurga. Tapi dia buat baca Yasin tu, dia beramal untuk syurga. Tapi jalan syurga dah gitu. Bukan jalan syurga gitu. Apa? Berdosa, haram. Tapi tak nyata sebab ilmu tak ada. Lepas ada ilmu, Fatihah saya pun kucalana. Nyata dah. Nyata bila ada ilmu. Yasin je tu, hak tetap dah. Hak hafal tu. Hak mari setahun sekali nak baca Yasin malam semua Syaban. Tu balik awal belaka tu. Dah, orang yang berilmu pun layan hak gitu. Orang berilmu pun layan. Orang jahil itu salah cara dia. Orang berilmu yang membiarkan macam mana? Kita imam solat, kita hafal Al-Quran, kita baca Quran sedap. Kita bukan baca Quran sedap, kita ingat satu Al-Quran.
Dan kita Quran tu kita musyafahah dengan guru. Kita belajar dengan guru, kita hafal pula baca comel. Tiba-tiba kita sanggup bawa orang ramai yang tak belajar Quran, kita baca kuat seorang. Betul ke gitu? Cara kita beramal dengan baca Quran. Kita orang berilmu ni. Betul ke cara gitu? Tak apa. Tak pandai ada apa. Nanti saya baca kuat seorang, ramai-ramai boleh turut. Adakah boleh beramal dengan baca Quran dengan cara turut tanpa musyafah dengan guru? Boleh ke tak? Tak boleh. Macam mana dengan orang yang ahli Quran buat amal seumpama turut orang jahil, orang kampung jahil. Orang kampung jahil berdosa cara dia. Orang berilmu, orang berilmu ni macam mana? Orang berilmu ni pula macam mana? Tidak bertanggungjawab dengan ilmu. Dia turut orang jahil. Tapi kalau kita tak ada kuasa, kita duduk bawah je. Kita malam tu kita larilah balik kampung mana pun. Layan orang jahil. Dah tak? Orang jahil buat salah, dosa. Bukan orang jahil buat salah, free dah. Tapi kalau orang berilmu yang buat salah, orang berilmu yang bawa orang baca salah, duduk mana dia? Duduk mana mari turut pula. Balik kampung. Itu rumah pula kan. Nak mari boleh. Lepas tu tutup pintu, kita nak suruh baca Fatihah. Seorang-seorang nak suruh baca Fatihah, betul ke tak? Dah tak. Orang ingat Yasin mulut pun tak betul baca Yasin. Orang geruk Yasin, ini saya sebut sama. Geruk Yasin, dia ada baju macam boria tu lah. Macam boria. Boria tu kan baju sama kan. Perempuan. Dia baju kurung tu baju dibeli mana panggil apa? Sekayu tu. Time orang panggil dah kelas tak ada separuh. Tak kena, tak perempuan tak ada. Orang panggil baca Yasin. Dia tinggal kelas. Guru Yasin. Guru Yasin ni. Dia baca Yasin kata-kata. Orang panggil. Ataupun luar panggil. Kelas tak hari ya. Boleh makan tak? Ke boleh duit? Tak boleh duit tak? Boleh makan je tak? Dia guru Yasin ni. Tiba-tiba adalah ahli jemaah, kita ni tak boleh baca Yasin gini. Baca Yasin ramai-ramai kan? Tahu betul salah. Kita kena cari ustazah ni. Ada seorang tu. Dia buat sedap-sedap dah ramai ni. Baca bukan baca seorang-seorang, baca sekaligus. Betul salah mana ke tahu. Dia nak cari ustazah. Maka dia panggil ustazah. Ramai-ramai guru Yasin tu berapa kerak je berani mari ngadak. Berapa kerak je berani mari ngadak. Orang lain tak mau mari. Tak mau mari. Panggil ustaz tak mau mari. Ada ni. Sebab apa? Takut. Hak berani marilah. Hak marilah hak berani tu ustazah tu ngiling kepala. Macam ni kepuk kamu baca Yasin. Hak mari hak berani tu ustazah ngiling kepala. Apa? Itu hak baca Yasin semua. Baca Yasin setahun sekali. Tok Imam bawa pula ni, bawa dia baca kuat seorang ni. Kata boleh Al-Quran Yasin buat seumpama tu. Panggil apa ni? Macam mempermain-mainkan Al-Quranul Karim. Kita ada ilmu kan? Kita tahulah baca betul macam mana. Musyafah dengan guru, beradab dengan guru, baca teguh perbetul. Boleh jadi betul. Ni baca kuat seorang, lepas tu lama turut ramai-ramai. Betul gitu? Itu jalan taat tu. Jalan kebajikan. Dah orang buat gitu. Jangan pakai orang. Kita pakai ilmu. Tu kata orang jahil berdosa cara jahil dia. Orang berilmu lagi berat dosa nak banding orang jahil. Berilmu kena tegas, kena bertanggungjawab. Jangan turut orang jahil. Tapi nak ceritanya nyata belaka. Betul, salah, nyata. Tapi nyata dengan ilmu. Nyata dengan ilmu. Kalau kata bab akidah, akidah betul, nyata. Akidah terpesong, nyata. Memang nyata. Ada ni. Tapi nak nyata dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, hak sebenar dia kata tak sebenar. Ada satu tu orang share apa perkara baik jahat qada qadar tu lah. Ada lalu komen.
Datangkan dalil Al-Quran dan hadis. Jangan cakap dengan hawa nafsu. Dia kata orang tu tulis dengan hawa nafsu. Perkara baik jahat qada lah. Mana dalil Quran, mana dalil hadis. Jangan cakap dengan nafsu. Dia kata hawa nafsu. Hak rukun yang kenang tu hawa nafsu. Dah reti Al-Quran pun tak apalah. Dah reti hadis. Rukun iman yang nak kata hadis Nabi. Dah reti hadis. Baik jahat qada. Berarti dia pergilah. Allah mengetahui apa yang akan diperbuat. Nak pergi dalam Mu'tazilah tu. Perkara jahat Allah mengetahui, Allah tidak menentukan. Tu Mu'tazilah. Tapi dia kata waktu betul. Hak cerita hak betul tu dia kata salah. Ni. Sebab dia gitu, sebab ilmu. Kalau dia ilmu nyata. Ahli sunnah nyata. Mu'tazilah nyata. Kalau perkara jahat, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Nyata dalam Al-Quran, nyata dalam hadis Nabi, perkara jahat, qada Allah, qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Nyata. Perkara jahat Allah tidak menentukan, Allah yang mengetahui. Nyata itu Mu'tazilah. Tapi kata ada ilmu, hak jalan syurga ahli sunnah dikatakan salah. Hak jalan neraka Mu'tazilah dikatakan jalan syurga hak betul. Sebab apa? Tak nyata. Kenapa? Ilmu. Jadi kita pun samalah. Nyata dengan pendengaran, nyata dengan penglihatan, nyata dengan pengetahuan. Tapi nyata yang tak sama. Jadi pergi kepada takluk sama basar Allah, takluk inkisyaf. Tapi lain itu yang lebih, yang lain yang suku atas ta'alluq ilmu. Ilmu nyata juga, tapi tak sama dengan nyata inkisyaf, ta'alluq sama dan ta'alluq basar. Ini bicara sama basar pada hak Allah Ta'ala, dan ada pun pada hak yang baharu. Maka samaknya samak yang baharu itu quwwah yang ditaruhkan, yang dijadikan oleh Allah pada urat. Urat dah, alif ra ta, urat. Jangan erti pula. Alif ra ta ni harta ke je kau tahu? Harta. Harta kan alif ra ta tau. Alif ra ta arta. Jauh yang lama. Dan ni alif ra ta ni arta, erti, urat. Alif waw ra ta. Oh haji. Haji. Ni alif ra ta. Alif ra ta. Oh haji alif waw ra ta. Tu jawi baru, kita ni jawi lama. Ni baru betul tu je. Alif ra ta yang ditaruhkan pada orang yang terhampar pada patak telinga. Faham patak? Patak. Jangan main patak-patak ni kalau orang luar di benda lain. Tapi dia bukan patak, dia pantak. Pantak, dia marah lah. Kita ni patak telinga ni. Patak, kalau patak dalang tu patak. Kan kita panggil patak kan? Patak kuali, patak telaga, patak. Tapi kalau orang luar, dia benda lain. Tapi disebut pantak. Ni dah yang terhampar pada patak telinga. Belah dalang lah. Ni sifat samak yang tuan letak panggil apa? Di gegendang telinga dah. Gegendang telinga. Itu sifat samak, satu kekuatan yang terletak di gegendang telinga. Tapi orang tu duduk di patak telinga. Patak. Kerja mana haji? Alik te jugalah. Patak jugalah. Patak telinga. Lek sungguh ni. Logat kena jaga kau. Dengar dia orang apa ni cara pantak orang. Bukan pantak, patak. Tak ada nun, tak ada ni, nun tak ada. Dia patak. Patak kuali tau. Patak kuali. Mana apa? Yang terhampar pada patak telinga, hak telinga hak belah dalang lah. Kalau kita gegendang telinga ni pergi kepada sama basar pada hak yang baharu.
Sama besar contohnya yang ada yang Tuhan jadikan pada manusia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kemudian malam ni macam minggu lepas lah. Minggu lepas ada buat kutipan untuk Masjid Syekh Daud Fatani. Jadi minggu ni buat kutipan sekali lagi lah. Buat kutipan sekali lagi untuk pembinaan Masjid Syekh Daud Fatani yang dipunya perancangan. Kalau sempat nak diguna bulan Ramadan. Kalau sempat lah. Tak siap lambat lagi. Cuma kalau dia sempat dia nak guna untuk Ramadan, tapi boleh guna sahaja, dia akan gunakan untuk mengajar. Ini Masjid Syekh Daud Fatani. Kalau orang pergi ke Pulau Fatani, kita tengoklah masjid itu hanya tepi jalan sahaja, tepi jalan je. Mana sebelum sampai di Bandar Fatani, sebelah kiri, ke depan sedikit sebelah kanan Masjid Kerisik. Masjid Kerisik tu masjid bata tu kan, belah kanan. Di sebelah kiri, dia kena sapa ni dulu. Kalau sapa Masjid Kerisik tu, dia sudah ke belakang lah, tapi tak jauh mana, dia dekat je. Mana Masjid Syekh Daud belah kiri dahulu, pergi ke depan, barulah belah kanan, U-turn balik, pergi Masjid Kerisik. Maknanya Bandar Fatani belum sapa lagi lah. Itu hak Masjid Syekh Daud. Pembinaan dia tu lama dah juga, tapi dia tergendala lama pada masa Covid. Jadi perancangan tu banyak tergendala. Sebab masa Covid tu memang tak ada benda lah, tak berjalan lah masa tu. Dia tergendala pada masa Covid. Jadi perancangan tu jadi tertunda. Jadi untuk malam ni tu untuk pembinaan Masjid Syekh Daud. Wallahu a'lam.